Assalamualaikum. 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 Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim. Ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripadanya, kita dapat menyambung lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi ala Syarh Al-Hudhudi. Kita berhenti pada kata musannif qauluhu biwujudihi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله بوجوده إن بنينا على مذهب الشيخ الأشعري. Okay, sekarang ni Muhasyi membincangkan tentang berkaitan dengan kalam syarih. Sebelum ini iaitu Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Okey. Ada orang tanya apa beza, Ustaz Hanif tanya, madmunul jumlah dengan mafhumul jumlah. Jadi madmun ni ini berkaitan dengan perbincangan semalam kan. Apa beza madmunul jumlah dan juga mafhumul jumlah. Okay. Jadi madmun ni kalimah yang terdiri daripada kalimah tu. Dia lafaz-lafaz yang ada dalam kalimah tersebut. Nampak? Lafaz-lafaz yang ada dalam kalimah tersebut. Ni dia dah letak dah. Wa huwa ma'khudh min maddatiha wa hayatiha. Itu dia madmun jumlah, benda yang lafaz yang ada dalam jumlah tersebut. Adapun mafhum itu makna secara kita kata makna bagi jumlah tersebut. Itu mafhum dia. Makna bagi jumlah tersebut. Okey. Faham Jangan tertukar dalam makna mafhum di sisi usuliyin. Makna di sisi usuliyun bila sebut mafhum tu biasa diitlak kepada mafhum mukhalafah. Nampak? Tapi mafhum di sini dengan makna yang umum ai ma fuhima minal jumlah.
Ataupun dia letak dah takrif sini wal mafhum wan nisbah. Jadi bila satu jumlah tu, jumlah ni bila jumlah yang mufhimah, jumlah yang tam, dia ada perkaitan antara musnad dengan musnad ilaih. Jadi nisbah antara musnad ilaih itulah kita panggil mafhum tu. Nampak tak? Nisbah itu. Yakni thubut mahkum bihi lil mahkum alaih. Itu mafhum. Jadi benda itu boleh difaham daripada wa huwa mafhumu min at-ta'rif. Madhmu kembali kepada kita rujuk pada muka sebelah tu madhmu jumlah itu. Apa takrif dia situ dan mafhum jumlah itu nisbah. Pendek kata madhmu ni lebih melihat kepada lafaz. Lafaz itu secara zahir yang ada dalam jumlah. Mafhum ini melihat kepada makna bagi jumlah itu. Okay. Jadi kita sambung balik lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Jadi perbincangan kita ialah pada kalimah biwujudihi alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan dengan kewujudannya segala kainat. Qauluhu biwujudihi, dan kata syarih dengan wujudnya, yang menyaksikan dengan kewujudan Allah itu. Okey, qauluhu biwujudihi ini in banaina, jika kita bina di atas pandangan ala madhhabi Syekh al-Asy'ari, atas pandangan Syekh Abu Hasan al-Asy'ari. Apa pandangan dia? Min annal wujuda ainul mawjud. Bahawa wujud itu diri mawjud. Wujud itu diri mawjud. Bila kita kata wujud, merujuk dia kepada al-mawjud dah. Nampak tak? Dia bukan sifat yang berasingan, bukan sifat yang lain. Maka bila itlaq wujud itu merujuk langsung kepada al-mawjud itu. Maka bila begitu, fal idhafatu lil bayan, maka idhafat tu lil bayan. Kenapa? Kerana wujud ni wujudihi, menyaksikan dengan wujudnya Allah kan. Maka dengan wujudnya, wujud ni merujuk kepada diri dhamir ni lah. Maka diidhafat ini kepada dhamir itu sebagai idhafat lil bayan, yang menyaksikan dengan wujud. Wujud itu umum. Wujud itu umum. Dalam banyak-banyak wujud, wujud apa? Wujud Allah. Maka idhafat dipanggil idhafah lil bayan. Habis. Okey. Kemudian kita masuk kepada satu i'rab yang didatangkan oleh muhasyi. Wala yaridu ala dhalika, dan tidak datang i'rab di atas demikian itu, anna fihi, bahawa padanya itu, pada kalam itu, anna fihi idhafata syai'i ila nafsihi, mengidhafatkan sesuatu kepada dirinya, mengidhafatkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Idhafatan ni jadi isim anna muakhar. Okey. Maka bila kita kata wujud itu ainul mawjud, wujud itu ainul mawjud, maka tidakkah di situ kita telah mengidhafatkan sesuatu kepada dirinya sendiri? Nampak tak? Bila begitu, ni datang i'rab ni. Wala yaridu. Maka tidak datang i'rab, tidak datang bangkangan di atas demikian itu, bahawa padanya itu, pada memahamkan bahawa wujud dengan makna ainul mawjud itu, bahawa pada demikian itu mengidhafatkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Wahiya mumtani'atun, walhal perbuatan mengidhafatkan sesuatu kepada dirinya sendiri itu mumtani'ah, itu terhalang, tak boleh buat begitu. Jadi itu i'rab dia. Tapi i'rab tu la yaridu. La yaridu tidak boleh nak di'irabkan lah. Apa sebab?
i'tirad ataupun bangkangan tersebut tidak valid, tidak boleh dijadikan hujah atau bangkangan. Illah li'adami irad, li'adami jawazil irad. Illah bagi menafikan irad itu. Li'anna naqulu, kerana kita kata, kita ambil pandangan bahawa li'anna naqulu at-tahqiqu, qaul yang tahqiq, jawazuha, harus, jawazu idafati syai'i ila nafsihi min haitsu apa? Idza ikhtalafal lafzu. Jika berbeza lafaz. Qaul yang tahqiq, boleh kita idafahkan sesuatu kepada dirinya sendiri kalau lafaz itu berbeza. Lafaz mudhaf dan mudhafun ilaih berbeza, maka tak ada masalah, boleh diidafahkan. Kama huwa madhhabu al-Kufiyin, sebagaimana itulah mazhab ulama-ulama nahu Kufah. Ulama Kufah dia kata boleh idafah sesuatu kepada dirinya sendiri dengan syarat lafaz tu berbeza. Wa minhu, dan di antara dalil bagi pandangan ini, pandangan tahqiq ini, qauluhu, ialah firman Allah Ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala telah menetapkan di atas dirinya ar-rahmah. Tuhan tetapkan bahawa atas dirinya tu bersifat rahmat. Maknanya Allah Ta'ala ni kasihan belah dia itu melebihi daripada murkanya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhan menetapkan atas dirinya bahawa dia itu akan rahmat bagi hamba dia. Nampak? Dia akan kasihan belah. Jadi itu ketetapan yang Tuhan tetap atas diri dia. Okey, sekarang ni mana syahid dia? Syahidnya ala nafsihi. Ala nafsihi. Okey. Nafsun di sini maksud apa? Nafsun di sini maksud zat lah. Bukan makna nafsun di sini yang mempunyai zu nafasin, bukan. Itu mustahil bagi Tuhan. Ala nafsihi, di atas dirinya. Jadi mengidhafahkan nafsun. Nafsun di sini merujuk pada zat Allah. Hu ni merujuk pada Allah juga. Maka idhafat zat dia kepada zat dia. Itu idhafat sesuatu kepada dirinya sendiri. Jadi di sini contoh bahawa boleh idhafatu syai' ila nafsihi, mengidhafatkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Boleh. Dalilnya dalam ayat Quran, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala menetapkan di atas dirinya akan sifat akan rahmat. Okey, habis. Kemudian kata Muhasyi lagi, hadza in banaina, dan ini makna dengan al-mafhum ataupun dengan wajah yang tersebut itu, in banaina ala zahiri ibarati syaikh, kalau kita bina di atas zahir ibarat syekh. Zahir ibarat Syekh Al-Hududi lah. Kalau zahir ibarat Syekh Al-Hududi tu wujudihi. Wujudihi. Maka takwilan ataupun ibarat tersebut huraiannya sebagaimana yang telah tersebut. In banaina ala zahiri ibarati syekh. Adapun amma in awwalnaha, adapun jika kita takwilkan ibarat syekh bi anna, bukan bi anna, amma in awwalnahu bi an wujjiha ma'na kaunil wujudi ainal mawjudi annahu laisa amron zaidan fil khariji ala dhati wa dhalika la yunafi annahu tafsirun wa i'tibarun fala yaridu as-su'alu al-madhkuru. Okay. Amma, adapun in awwalnaha, jika kita takwilkan ibarat syekh bi an wujihal makna kaunil wujudi, dengan bahawa kita
mewajahkan, memahamkan makna kaunil wujud, ainal maujud, keadaan wujud itu diri maujud. Kita fahamkan, kita wajahkan, kita palingkan makna itu dengan makna annahu laisa amran zaidan fil khariji, bahawa bukanlah wujud itu perkara yang lebih pada kharij, ala zat, yang lebih pada kharij, lebih daripada zat. Wujud itu bukan sesuatu yang lain daripada zat, pada kharij. Wadhalika la yunafi annahu tafsirun wa'tibarun, dan itu tidak menafikan, ini juga jumlah mu'taridah ni. Wadhalika la yunafi annahu tafsirun wa'tibarun, dan itu tidak menafikan bahawa apa nama ni, dia itu tafsiran dan i'tibar. Menganggap bahawa wujud itu bukan ainul mawjud, itu tafsiran dan i'tibar. La yunafi annahu tafsirun wa'tibarun fala yaridu, maka fala yaridu ini jawab kepada in awwalnaha. Amma in awwalnaha, mana jawab pada ni? In awwalna. Jadi fala yaridu ni jawab kepada amma in awwalnahu. Kalau kita takwilkan dia dengan kita takwilkannya dengan kita maknakan keadaan wujud itu diri maujud, dengan maksud tidak ada di sana perkara yang lebih daripada zat, yang lebih, yang ada dapat pada kharij, yang kita ada pada luar ni, ada pada fi kharij ni. Maka fala yaridu su'alul madhkur, maka tidak datang irad lah, tidak datang bangkangan lah soalan yang tersebut tadi. Yang mana wala yaridu ala zalika tu. Maka irad itu tidak datang lah, tidak perlu dan tidak ada irad. Wal idhafatu hina idzin, maka idhafat ketika itu, hina idzin ketika itu, imma lil bayan, sama ada idhafah lil bayan, ala ta'wil sabiqi, atas takwilan yang sebelum ini, sebutlah sebelum ni idhafah lil bayan. Makna dia menerangkan saja wujud itu, yakni wujud Allah, diri zat Allah Subhanahu wa taala. Imma lil bayan ala ta'wil sabiq, atau haqiqatan ala ma'na lam. Ataupun idhafah itu, fal idhafatu hina idzin imma lil bayan, atau idhafah itu haqiqatun ala ma'na lam, atau idhafah tersebut idhafah yang hakiki. Idhafah yang hakiki, bukan idhafah lil bayan dah, idhafah sungguh ti ala makna lam, dengan makna lam. Ketika itu jadi macam mana? Ai al-wujudu al-mutahaqqiqu lahu ta'ala. Ni lam ni. Maka idhafat wujudihi, idhafat tersebut memberi makna lam. Ai wujudun al-mutahaqqiqun lillah. Wujud yang mutahaqqiq, yang sungguh ti, yang betul-betul bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi idhafat dengan makna lam. Ketika itu idhafat wujud kepada dhamir lafzul jalalah, dhamir wujudihi itu, fahuwa min idhafati sifati lil mausuf, maka jadilah dia daripada idhafat sifat kepada mausuf. Kan wujud kan sifat, diidhafat kepada siapa yang bersifat? Allah. Maka idhafat sifat wujudihi, mana sifat? Wujudihi. Idhafat sifat kepada mausuf. Yang bersifatnya apa? Allah. Mengidhafatkan wujud kepada Allah. Fahuwa min idhafati sifati lil mausuf. Habis. Wal muradu bis sifah. Okey. Jadi sini tengok balik pula. Dia kata sifat di sini idhafat sifat kepada mausuf kan?
Sifat apa maksud sifat di sini? Wal muradu bis sifati ma laisa bidzatin, iaitu yang bukan zat, yang selain daripada zat. Itu maksud sifat. Sifat dengan makna umum, iaitu yang selain zat. Sebab kalau sifat dengan makna khusus, di sisi ahli kalam dia merujuk pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani merujuk kepada sifat wujudiyah. Tapi sifat sini bukan. Sifat di sini bimakna al-umum. Wal muradu bis sifati ma laysa bidzat. Yang dimaksudkan dengan sifat, idhafat sifat kepada mausuf, wujud, wujudihi itu yang bukan zat. Sifat iaitu yang bukan zat. Maka fayashmalul umura li'tibariyah, maka termasuklah perkara-perkara i'tibariyah wassalub, dan sifat-sifat salbiyah. Termasuk sekali lah. Sebab itu ma laisa bidzat. Benda yang selain zat dipanggil sifat. Habis. Jadi ini in banaina ala madhabi Syekh Al-Asy'ari. Kalau kita bina di atas pandangan Syekh Al-Asy'ari ni kan. In banaina ala madhabi Syekh Al-Asy'ari. Kemudian, kalau kita andaikan kita ambil atas pandangan lain pula. Wa in banaina ala madhhabi ghairil asy'ari. Adapun kalau kita bina di atas mazhab selain Imam Asy'ari. Kalau kita nak pakai atau nak berjalan di atas pandangan selain daripada pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Siapa dia? Wahwal Qadhi Al-Baqillani, iaitu Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Apa pandangan Qadhi Abu Bakar? Min annal wujuda ghairul mawjud. Bahawa wujud itu bukan diri mawjud. Wujud tu lain. Mawjud tu lain. Wujud tu sifat. Mawjud tu zat yang bersifat. Jadi, di sisi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, wujud tu bukan diri mawjud. Jadi, apa kategori wujud itu? Ai halun thabitatun fil kharij, iaitu hal yang sabit ia pada kharij. Hal yang ada pada kharij lah. Tapi maklum di sisi kita, hal ni wujud dia itu pertengahan. Tidak sampai kepada tahap mawjud fil kharij betul-betul, dan tidak sampai tahap ma'dum. Hidup tengah-tengah. Amrun mutawassitun bainal wujud wal ma'dum. Perkara yang menengahi antara ada dan tak ada hal. Tapi sabit. Sabit fil kharij. Dengan maksudnya dia itu diiktibar bukan diri mawjud. Dia itu lain daripada mawjud. Itu pandangan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Maka di situ, bila kita berjalan atas pandangan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, fal idhafatu min idhafati sifati lil mausufi faqat. Maka idhafat itu ia termasuk daripada idhafat sifat kepada mausuf sahaja. Idhafat sifat kepada mausuf sahaja. Tak boleh nak kata idhafat dengan makna apa nama ni? Dengan makna lain tadi. Tak boleh lah. Tak, idhafat lil bayang ke? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab benda berbeza. Maka idhafat di situ, idhafat sifat bagi mausuf faqat. Ihtimal sebelum ni tu tidak waris. Dia boleh saja. Sebab apa? Sebab wujud itu lain daripada mawjud. Wujud itu sifat. Maka mengidhafatkan wujud kepada Allah itu termasuk daripada idhafati sifati lil mausufi faqat. Okey, habis. Jadi kita nampak di sini. Dah sekarang ni perbincangan mazhab mana? Ikut kita lah nak pegang mazhab mana. Ni khilaf yang furuk sangat lah ni. Nampak tak? Sebab itu mazhab Asy'ariyah ini satu mazhab yang bukan semata-mata ambil pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia dah jadi mazhab. Satu metodologi dalam memahamkan perkara berkaitan akidah. Macam mazhab fiqh lah. Adakah mazhab kita yang bermazhab Syafi'i ni pegang semua qaul Imam Syafi'i? Tidak. Bahkan ada pandangan Imam Syafi'i yang ulama-ulama mutaakhiri tak ambil. Kerana ada dalil yang lebih kuat dan seumpamanya. Jadi begitulah juga dalam akidah ni. Bukan maksudnya bermazhab Asy'ariyah tu mengambil semua qaul Imam Asy'ari belaka. Tidak.
Kerana dia itu mazhab itu sendiri itu an-nuqul, nukilan daripada ulama-ulama lepas daripada itu. Maka mazhab ini telah ditangkih, telah ada satu proses penapisan, proses penyaringan, proses pengukuhan sehingga jadilah dia mazhab Asy'ariyah. Sebab itu tidak peliklah ada pandangan Abu Bakar Baqilani dan seumpamanya, pandangan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, Ar-Razi dan seumpamanya. Okay, jadi kita nak tahu apakah mazhab Asy'ariyah yang muktamad, kena melihat kepada qaul-qaul ulama muhaqqiqin di kalangan mutaakhirin. Dalam tu mereka akan pilihlah pandangan yang biasanya menjadi pandangan muktamad ataupun pandangan yang pandangan ramai di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah. Okey. Habis. Thumma lam. Kemudian ketahuilah kamu annal lafzal madhkura, lafaz yang tersebut mana? Syahida biwujudihi, yang menyaksikan dengan kewujudannya. Lafaz yang tersebut itu imma an yakuna baqiyan ala zahirihi, sama ada dia itu kekal di atas zahirnya. Maknanya yang menyaksikan dengan wujudnya Allah, dengan wujud Allah itu kekal lah, makna zahir. Itu jelaslah. Wa imma an yakuna fihi hazfun, ataupun boleh kita andaikan ada hazaf pada lafaz tersebut. Takdir macam mana? Wa taqdiru bi wujubi wujudihi. Nampak? Alhamdulillahilladzi syahida, syarih kata syahida bi wujudihi. Tapi boleh takdir juga kata seakan ada yang mahzuf. Ai syahida bi wujubi wujudihi, yang menyaksikan dengan wajib adanya Allah. Jadi takdir ni, ditakdir wujud. Bukan menyaksikan ada saja, menyaksikan wajib ada Allah itu. Jadi seakan ada yang dihazaf itu. Wa taqdir bi wujubi wujudihi. Boleh tak itu? Boleh, tak ada masalah. Kenapa? Lianna, ni illah sah takdir ni. Liannal kainati, kerana sekalian makhluk-makhluk itu, kama syahidat biwujudihi, sebagaimana makhluk itu menyaksikan dengan wujud Allah, syahidat biwujubi wujudihi, sekalian makhluk juga menyaksikan dengan wajib ada Allah. Bahkan takdir wujud itu lagi kuat ikutnya. Nampak tak? Bukan sekadar menyaksikan ada. Sebab kalau ada tu boleh jadi ada yang tidak wujud, tak wajib, ada yang harus. Tapi bila menyaksikan dengan wajib ada, itu memang kuatlah. Dapat pula faedah bahawa segala alam ini penyaksian kepada wujud Allah tu dari segi wujud, wajib adanya. Okey, habis. Jadi kalau tengok karangan ulama ni kan, Masya Allah, benda yang kita baca sepintas lalu, mereka keluarkan lebih banyak makna dan pemahaman. Lebih banyak makna pemahaman yang lebih mendalam. Okay. Fa'in qila, maka jika dikata kama syahidatil kainatu bikullin min wujudihi wa wujubi wujudihi, syahidat aidan biqudratihi wa ghairiha min baqiyati sifati ma'ada sam'a wal basara wal kalama walawazimaha fa inna dalilaha sam'iyyun 'ala at-tahqiq bi khilafi baqi sifati fa inna dalilaha aqliyun falima. Baru jawab ni. Panjang ni. Putus kalau insya-Allah, sebab kalau putus kena undur balik tengok, sebab pada rakaman tak putus. Mungkin putus tu sekejap je. Okey.
Jadi nak habis hayatnya gini. Fa in qila tu. Kama syahidatil kainatu bikullin min wujudihi wa wujubi wujudihi syahidat aidan biqudratihi wa ghairiha min baqiyati sifati ma'ada sam'a wal basara wal kalama wa lawazimaha fa inna dalilaha sam'iyyun ala tahqiqi bi khilafi baqi sifati fa inna dalilaha aqliyun falima athara dhalika bizikri. Itu panjang tu. Okey. Jadi tarik nafas dulu. Tarik nafas. Maka jika dikata sebagaimana menyaksikan dengan wujudnya menyaksikan oleh kainat, menyaksikan oleh sekalian makhluk itu dengan wujudnya Allah dan wajib adanya Allah, syahidat, maka menyaksikan juga dengan kudratnya dan selain daripada kudrat Allah Ta'ala itu, min baqiyati sifat, daripada sifat-sifat lain yang baki. Dia kata kainat ni, sebagaimana dia menyaksikan ada Allah Ta'ala, dia juga menyaksikan Allah itu bersifat dengan kudrat. Dan lain daripada kudrat, daripada baki-baki sifat, ada baki sifat yang selain pada sama' basar dan kalam lah. Dan lawazim bagi sama' basar kalam, iaitu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sifat-sifat maknawiyah bagi sama' basar kalam tu, hak tu tak termasuk. Kenapa? Fa inna dalilaha sam'i. Kerana dalil bagi sama' basar dan lawazimnya dalil sam'i ala tahqiq atau qaul yang tahqiq. Bi khilafi baqi sifat, berlainan dengan baki sifat selain daripada sifat sama' basar dan lazimnya itu. Fa inna dalilaha aqli. Kerana dalil sifat ma'ani selain tiga itu dalil aqli. Maka falima, kenapa athara, kenapa memilih musannif zalika, demikian, mana sifat wujud itu, bizikri, kenapa musannif pilih sifat wujud, sebut wujud sahaja? Tidakkah sebagaimana kainat ini menyaksikan wujud Allah Ta'ala, mereka juga menyaksikan ada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sama' basar tak termasuk. Kenapa sama' basar tak termasuk? Kerana sama' dan basar dan kalam ini serta sifat-sifat maknawiyah daripadanya itu dalilnya sam'i. Bila dalil sam'i ni tawaqqaf ala wurudi sam'i lah. Ni sekarang ni kita lihat kepada dalil akli dulu. Maka keluarkan sama' basar kalam lawazim tu, tak masuk lagi atas qaul yang tahqiq. Tapi baki-baki sifat lain, hak tu yatawaqqafu ala huduthil alam wa imkanihi ala isbatihi. Dalil-dalil sifat-sifat lain itu terhenti untuk isbatnya dengan wujud alam ni. Wujud alam, dalil boleh kita faham daripada wujud alam itu Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Lagi sifat salbiah kita tak sebutlah tu. Itu memang termasuk juga. Antara sifat makni apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dengan ada alam ni, dia menunjukkan Tuhan tu bukan sekadar ada, tapi dia bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradat, bersifat dengan ilmu, bersifat dengan hayat. Okey. Tetapi kenapa musannif pilih syahida biwujudihi, pilih sifat wujud sahaja? Falima athara daripada ithar. Kenapa musannif memilih wujud saja, sebut wujud saja? Pada kudrat ada juga. Itu iskal dia lah, fa'in kila tadi. Boleh faham? Ujiba, maka dijawab. Bi anna hadha la yaridu. Ini tidak datang irad. Tak boleh nak buat i'tirad, tak boleh nak buat bangkangan dengan hujah ini. Nampak tak? Kita nak ingat boleh bangkang, rupanya tak boleh bangkang juga hujah ni. Kenapa? Li'annal wujuda, kerana sifat wujud itu laqabun. Itu laqab. Laqab ni gelaran. Ai ismun jamidun, isim jamid. Wa huwa la mafhuma lahu indal usuliyin ala tahqiq. Yang mana wujud ini tidak ada mafhum baginya di sisi usuliyin atas kau yang tahqiq. Jadi wujud ni sekadar nak kata ke mana? Dia wujud, adakah merujuk kepada benda lain? Tak ada. Wujud tu merujuk pada diri zat dah. Tak ada mafhum lain di sisi ahli usul.
Jadi seakan-akan macam mana? Bila kata syahida biwujudihi, yang menyaksikan dengan wujud Allah tu, yang menyaksikan dengan Allah terus dah. Makna wujud tu seakan-akan la mafhuma lahu, tak ada. Alhamdulillahilladzi syahida billahi, yang menyaksikan akan Allah oleh sekalian kainat. Nampak? Okey. La yaridu. Kenapa? Ilah pertama li'anna al-wujud laqabun wa huwa la mafhuma lahu 'inda al-usuliyyin 'ala tahqiq. Okey, kalaulah kita kata ada mafhum bagi wujud, wa 'ala taqdiri anna lahu mafhuman. Isim anna muakhkhar ni. Kalau kita takdirkan bahawa wujud ini ada mafhumnya, ada makna yang tersendiri yang lain daripada zat. Zat yang bersifat tu ada mafhum dia sendiri. Maka bila begitu, kenapa musannif memilih menyebut sifat wujud saja, tak sebut sifat lain? Maka fawajhu itharihi bizikri, wajah ataupun sebab memilih musannif dengan sebut wujud itu annattisafahu ta'ala, bahawa bersifatnya Allah Subhanahu wa taala bisairis sifati, dengan sifat-sifat yang lain, mutafarri'un, tercabang, ala wujudihi, dia itu tercabang di atas wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kalaulah kita kata wujud itu ada mafhumnya, dia tu sifat yang lain daripada diri mausuf, lain daripada diri zat, maka musannif pilih wujud sebab apa? Pilih wujud kerana sifat-sifat lain itu dia akan datang mari daripada wujud Tuhan. Dia bercabang daripada wujud Tuhan. Kerana nak bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, tentulah kena wujud. Tak? Jadi wujud itu, bila ada wujud, maka hak lain tu ikut turut sekali lah. Maka wujud itu yang paling utama untuk disebut. Hak lain itu akan datang, furuk, akan cabang-cabang, akan mari berangkai mengikutnya. Nampak? Maka disebut yang paling usul, yang paling asal, iaitu wujud. Kerana bersifatnya Tuhan dengan sekalian yang lain itu mutafari'un an wujudihi, itu bercabang daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Okey. Selesai? Jadi itu jawapannya kenapa musannif memilih kalimah wujudihi. Wa fi hadhihi saja'ah, dan pada sajak ini. Sajak mana? Sajak ini makna kalimah yang kalimah yang belakangnya rima samalah, ada rima yang sama pada kalam ini. Mana dia tengok? Dia kata alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Pada kalam sajak, iaitu kalam pembukaan yang kita kata dibuat oleh musannif ini, wama ba'daha, dan selepas daripada itu, bara'atul istihlal, dipanggil di situ ada bara'ah al-istihlal. Ini bara'atul istihlal ni kena perhati molek bacaan ni, sebab ramai sebut bara'ah tu baca, dia ingat ke bara'ah dengan hamzah tak, dia ain ni, bara'atul istihlal, bukan ha dengan ha, istihlal. Okey, bara'atul istihlal tu iaitu kita panggil menyebut pada mukaddimah sesuatu yang menunjukkan kepada maksud kalam, maksud apa yang nak diucapkan. Jadi pada perkataan musannif itu dan selepasnya itu ada bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Wahiya an yakuna fil kalam al-mubtada'i bihi, anna fil kalam mubtada'i bihi isyaratun, bahawa adalah pada kalam yang dimulakan dengannya itu ada isyarat ila masiqa al-kalamu li ajlih, kepada apa yang didatangkan percakapan, didatangkan kalam itu kerana tujuannya. Jadi di sini
perbincangan tauhid. Maka musannif pada mukadimah dia guna lafaz-lafaz yang memberi isyarat bahawa perbincangan yang akan dibincangkan ini ialah berkaitan dengan bab tauhid. Maka diguna lafaz contohnya alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Itu dipanggil bara'atul istihlal. Ka qaulil mutanabbi. Perumpamaannya seperti kata mutanabbi fi tahniati saifid daulah bizawali maradihi, pada mentahniahkan, mengucap tahniah lah, mengucap ucapan tahniah kepada Saifud Daulah. Saifud Daulah ini terkenal lah ni, mutanabbi hidup pada zaman Saifud Daulah memerintah. Dia mengucapkan tahniah bizawali maradihi, dengan hilangnya penyakit. Dia dapat tahu bahawa raja ni Saiful Daulah ni tersembuh penyakit. Dia pun atau syair lalu. Atau syair lah. Apa kata dia? Wal majdu fi wal majdu fiya إذ أوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم والمجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. Ini bahar daripada bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu wal majdu ufiya idh ufita wal karamu wa zala anka ila a'daika al alamu. Al majdu, kemegahan itu, ufiya, telah kembali mekar, telah kembali megah. Idh ufita, kerana engkau afiat, kerana engkau telah sembuh. Wal karamu, serta kemuliaan juga kembali. Mu baik Saifud Daulah, kamu jadi sehat, baik, sembuh, maka kemegahan dan kemuliaan itu menjadi afiat juga, menjadi kembali balik. Wazala anka ila a'daikal alamu, ay wazala al alamu anka ila a'daika, dan telah hilanglah penyakit daripada kamu kepada musuh kamu. Penyakit kamu tu hilang daripada kamu pergi kepada musuh kamu. Nampak? Jadi zaman dulu yang kita panggil mengipas-ngipas pembesar-pembesar ini ialah penyair-penyair lah. Jadi sifat-sifat penyair-penyair ni adalah pada setiap zaman. Zaman dulu dengan mengungkapkan syair, zaman sekarang macam-macam lah. Media masanya, lepas tu orang-orang yang di sekitarnya, hawashi. Jadi kita pun baca hawashi juga ni, tapi kita hawashi haulal ilmi. Hawashi haula asiyasiyun, dia dapat faedah dunia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Okey, habis. Jadi begitu. Maka di sini pada kalamnya ini kalamnya ini mengisyaratkan apa yang nak dicakapkan syair tu tentang apa. Mula-mula tu dia letak dah isyarat-isyarat yang menunjukkan perkataan lepas itu atau topik dia itu berkaitan dengan apa. Habis. Kemudian seterusnya, qauluhu jami'ul kainat alladhi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Qauluhu jami'ul kainat, segala kainat-kainat, segala makhluk-makhluk. Jami' ni fa'ilu syahida. Di i'rab je fa'il kepada syahida. Okey. Bila begitu, kalau kita tengok pada maknanya, sekalian jami'ul kainat, sekalian makhluk itu menyaksikan kewujudan Allah Ta'ala. Betul ke gitu? Tengok, datang irad yang lain pula. Wala yaridu, tidak datang irad ala zalika, atas demikian itu. Anna minal kainat, bahawa ada di kalangan kainat, ada di kalangan makhluk-makhluk itu, man yungkiru, orang yang mengingkari wujudahu ta'ala, mengingkari kewujudan Allah Ta'ala. Tadi kata sekalian kainat menyaksikan kewujudan Allah.
Tidakkah ada di kalangan makhluk itu yang mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Ha, memanglah orang kafir dia ingkar. Orang yang tak percaya pada Allah dia ingkar kewujudan Allah Taala. Ha, dah itu dia kata la yaridu, tidak boleh kita bangkang dengan hujah itu. Kenapa? Li'annahu kerana sesungguhnya la ibrata bihim, tak boleh ambil kira dengan mereka ni. Orang yang ingkar wujud Tuhan ni kita tak ambil kira lah. Maka i'tiraf atau bangkangan tadi pun tidak valid. Yang kedua, wali annahum. Hujah yang kedua, wali annahum wa in ankaruhu lafzan, walaupun mereka mengingkari wujud Allah secara berlafaz, mereka kata tak percaya kepada Allah, tak percaya pada Tuhan contohnya. Fa ahwaluhum, tetapi hal keadaan mereka itu tadullu alaihi. Hal keadaan mereka itu menunjuk atas mereka menyaksikan kewujud Allah Taala, kewujudan Allah Taala. Walaupun pada lidah mereka tak mengaku, tapi keadaan mereka itu, kewujudan mereka itu sendiri, ahwal mereka itu sendiri menunjukkan mereka menyaksikan kewujudan Allah Ta'ala raghman an anfusihim. Raghman an anfusihim ni makna tanpa kerelaan mereka. Tanpa mereka nak pun. Apa maksud sini? Orang kafir, orang tak percaya Allah Ta'ala, mereka ingkar dengan lidah bahawa Allah Ta'ala wujud. Mereka ingkar bahawa Allah Ta'ala ini ada, Allah Ta'ala mencipta alam dengan lafaz. Tapi kalau tengok pada keadaan mereka, tengok pada diri mereka sendiri, adakah mereka, kalau tak Tuhan tidak buat alam ini, Allah tidak wujud, mereka nak ada macam mana? Mereka nak wujud macam mana? Mereka nak ada sifat-sifat kudrat iradat macam mana? Mereka nak berjalan, nak makan, nak minum, nak hidup macam mana? Mereka buat sendiri. Mereka ada kudrat sendiri. Itu ahwal mereka sendiri itu telah menunjukkan mereka itu lemah dan mereka berhajat pada pencipta. Walaupun mereka tak mengaku, gharman an anfusihim, walaupun mereka keenggangan daripada mereka. Maka wa syahadatu habis. Selesai situ. Kemudian dibincang penyaksian kainat atas wujud Allah Ta'ala ni dari segi aspek mana? Wa syahadatul kainati ala wujudihi ta'ala imma min haythu wujuduha au imkanuha au huma ma'an awil imkanu bi syartil huduth kama sayati. Dan penyaksian kainat ini, segala makhluk yang ada ni menyaksikan wujud Allah Ta'ala. Menyaksi sekalian makhluk atas wujud Allah Ta'ala sama ada dari segi wujudnya. Dari segi wujudnya. Wujuduha. Adanya makhluk itu, ada itu menunjukkan ada Allah. Ataupun dari segi imkannya. Dari segi imkannya. Imkan tu, makhluk itu mungkin. Mungkin itu menunjukkan kepada ada Allah. Ni nanti dalam sifat dalil wujud Allah Taala ni dia akan bincang panjang lagi. Bila bincang sampai bab sifat wujud, dia akan bincang panjang. Alam ni menunjuk bagi Tuhan dari aspek mana? Dari aspek ada dia. Kalau ikutnya wujud ni merujuk pada hudus kan? Hudus. Jadi di sini dia guna takbir wujud, ai hudutsuha. Sebab ulama bincang di dua tu lah. Wujud Allah Ta'ala, wujud makhluk menunjuk pada wujud Allah sama ada dari segi aspek wujud hudusul makhluk atau imkanul makhluk. Nampak? Sama ada dari segi hudus ataupun dari segi imkan. Hudus itu, wujud ni merujuk pada hudus. Wujud di sini merujuk kepada hudus. Baharunya ataupun adanya makhluk itu, yakni ada ia selepas daripada tiada. Ataupun dia itu bersifat dengan imkan, bersifat dengan mungkin, dia itu mungkin. Au huma ma'an, atau kedua-dua sekali. Wujud serta imkan. Awil imkan bisyartil hudus, ataupun imkan dengan syarat hudus. Yang menunjukkan wujud Tuhan ialah sifat imkan itu. Sifat imkan. Tapi dengan syarat hudus. Imkan tapi syarat dia itu kena ada lah hudus.
Kalau tak berlaku maknanya tak ada menunjuk lah. Jadi ihtimal dia ada 4 sebenarnya. Satu batal. Pertamanya min haitsul wujud faqat atau min haitsul imkan. Kita guna istilah hudus lah sebab lagi istilah yang akan digunakan pada kebanyakan mutakallimin diguna istilah hudus. Dalalatul al-makhluqat liwujudillah imma dalalatul hudus, satu. Wa imma dalalatul imkan, dua. Wa imma huma ay hudus wal imkan ma'an. Ataupun wal imkan bi syartil hudus, ataupun imkan dengan syarat hudus. Ihtimal bukan 4, 5 sepatutnya, tapi hak kelima tak ada. Iaitu apa dia? Bi syarti dalalatil hudus bi syartil imkan. Hak tu tak berlakulah. Yang menunjuk atas wujud Tuhan ialah baharu tapi dengan syarat imkan. Itu ditolak dari segi ihtimal yang 5. Hak dipakainya 4. Sama ada hudus makhluk menunjuk atas wujud Allah ataupun imkan makhluk menunjuk di atas wujud Allah, atau kedua-duanya sekali menunjuk, ataupun imkan tapi dengan syarat hudus. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Ni kalau tak faham lagi tak apa ni. Kalau kita masuk dalam perbincangan wujud dengan izin Allah Taala lah. Kalau ada hemmah, ada taufik daripada Allah, akan sapalah bincangan ni, dia akan terang. Kok mana wujud sahaja, imkan sahaja, dua-dua, ataupun imkan dengan syarat hudus. Hak mustahilnya atau hak tak dibilangnya ialah hudus dengan syarat imkan. Kama sayati. Jadi hak ni istilah ni KIV dulu. KIV dulu, kerana dalam hasyiah ni akan terang panjang pula lepas ni. Okey, habis. Wahia kainah itu jam'u kainatin. Dia itu jamak kepada kainah. Apa maksud kainah? Zatun tahaqqaqat fil khariji. Zat yang memang tahakkuk pada kharij. Makna zat yang ada sungguh. Tahakkuk fil kharij makna ada sungguh. Bukan makna dalam khayalan saja. Memang ada sungguh. Ada sungguh-sungguh. Maka iaitu lebih umum. A'ammu min an yakuna tahaqququha madawiyan aw istiqbaliyan. Maka bila kita kata zat yang memang ada pada kharij secara sungguh, maka itu lebih umum, sama ada memang tahakkuk ada itu secara yang telah lalu ataupun akan datang. Ada dah, madawiyan makna telah lalu. Istiqbaliyan makna akan datang. Makna kainat sama ada yang telah ada atau akan datang ada, masuk sekali. Kalau kita andaikan kita maksudkan kainat itu jamak kepada kainah dengan maksud zatun tahaqqaqat fil kharij. Maka bila begitu, kainah di situ diguna dengan dua makna. Makna makhluk yang telah ada dan makhluk yang belum ada tapi akan ada. Faqad istu'mila lafzu fi haqiqatihi wa majazi. Maka lafaz itu diguna pada hakikat dan majaznya dalam masa yang sama. Ni kita telah lalu dahulu. Lafaz digunakan pada hakikat dan majaznya. Jadi sebahagian ulama membenarkanlah. Li'anna allati lam takun, kerana sesuatu yang belum ada, la yuqalu laha kainah, tidak dipanggil kainah. Benda yang tak ada lagi tidak dipanggil kain. Kain tu makna yang ada sungguh. Dah kalau contoh cicit kita. Rasa hak dengar ni tak ada lagi cicit kot. Kok ada, wallahualam lah, dengar ni umur dah ada cicit dah. Lepas cicit mana cuik kita tak ada lagi. Kita boleh panggil kain tak? Tak boleh panggil kain sebab belum ada. Kain ni makna yang ada sungguh. Dah cicit kita, cuik kita ada lagi. Tak ada lagi. Bila tak ada, kenapa nak panggil kain yang ada sungguh? Boleh juga panggil atas dasar majaz lah. Lagi akan ada. Nanti akan ada. Maka penggunaan kain tu menggunakan lafaz pada hakikatnya dan majaznya. Habis. Wakila, dan satu pandangan katakan jam'u kainin. Kainat itu jamak kepada kain. Jamak kepada kain. Jadi kain di sini maksud hadithin, iaitu yang baharu.
Jirman kana ay sawa'un kana al-hadithu jirman, sama ada yang baharu itu jirim aw aradan, ataupun yang baharu itu arad sifat. Maka apa nama ni, juga kain itu merujuk kepada makhluk yang baharu. Yang baharu sama ada jirim ataupun arad. Fa in qulta, jika kamu kata wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi sekadar tu sajalah untuk malam ni. Kita akan sambung pada malam-malam yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.